Sebab kalau kita pergi Amerika, kita boleh makan. Tapi kalau ada 9 orang Islam, lebih canggih lagi lah. Boleh makan lah. Tapi kalau orang musyrikin tak boleh. Orang-orang Buddha, orang-orang agama-agama penyembah berhala, penyembah api, tak boleh makan sembelihan mereka. Kita juga boleh berkahwin dengan ahli kitab. Orang laki-lakinya Islam, orang perempuan ahli kitab boleh kahwin. Tetapi kalau imannya kuat, kalau imannya tak kuat, terbalik pula jadi. Banyak orang kita masuk banyak orang kita kahwin orang-orang ahli kitab. Kalau Indonesia dibenarkan kahwin Malaysia, tak benar pasal kita payah nak pastikan ahli kitab itu. Lagipun eloklah meninggalkan berkahwin dengan mereka kerana bimbangkan iman kita tergugat. Iman jadi tergugat. Silap-silap kita yang kahwin Kristian, kita masuk Kristian sudah. Kita harap kahwin dengan orang-orang ahli kitab ni biar mereka masuk Islam. Surah kata innallaha azzal Islam wa aghna anhum. Mereka tak payah. Sebabnya dalam Islam ini dengan syarat kita kahwin dengan mereka itu untuk dapat mengajak mereka masuk Islam. Sekarang ni tak boleh. Terbalik, kita lah masuk Kristian. Orang-orang Yahudi tak benarkan orang lain masuk Kristian Yahudi. Dia command. Saya pernah tengok sekali satu orang orang putih masuk Yahudi. Tak boleh dia kata. Dia kata tiap-tiap minggu dia pergi ke gereja, dia panggil sinagog dia panggil. Kemudian tak boleh, dia kata dia tukar masuk Kristian lah. Suami dia hantar juga dia pergi ke gereja untuk bersemayang hari Ahad. Orang Yahudi hari Sabtu. Jadi maknanya tak boleh jalan juga. Dia tukar balik daripada suami Yahudi kepada Kristian. Al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang datangnya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi Nasrani itu, Muhammad, Allah datang dari Tuhanmu. Oleh itu jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu. Maknanya tiap-tiap kebenaran yang datang dari Allah, jangan sedikit pun ada keraguan. Sebab itu ingat, itu kena ingat betul. Maknanya apa saja wahyu dari Allah, apa saja Nabi Muhammad bawa, sedikit pun kita jangan ada keraguan. Ingat dia, iman mesti 100%. Tidak sah iman 99.9. Tidak sah. Mesti yakin. Mesti yakin. Quran ni kita mesti yakin. Kita baca sejarah. Kita baca dia antara penyebab masuk syurga ialah menghayati 2 kalimah syahadat. Melaksanakan apa tuntutan syahadat. Maknanya apa tuntutan dia? Taat kepada perintah Allah, apa yang diperintah oleh Rasulullah, dan menjauhi segala larangannya. Dari segi akidahnya, syariahnya, dan akhlaknya. Kalau kita yakin, kita laksanakan. Mengapa orang tak melaksanakan? Kerana keyakinannya tergugat. Begini keadaannya. Kalau kita katakan bahawa sembahyang itu boleh masuk syurga, tak sembahyang boleh masuk neraka, kita ada 2. Satu membenarkan, satu meyakinkan. Satu membenarkan, satu yakin. Kalau dia kata ya dah, dia kata ya saja, belum dia baru tahap, belum mukmin, dia baru musaddiq. Musaddiq maknanya membenarkan saja. Kalau dia yakin, kalau berbuat maksiat akan masuk neraka, dia yakin dia tak buat maksiat. Okay. Dia tu orang Islam, ya. Dia belum tahap mukmin, baru musaddiq, membenarkan saja. Macam orang tadi lah, Aladi ketimuran, orang putih bukan Islam, dia mengiyakan, membenarkan. Mereka Islam itu benar, tapi dia tidak yakin. Kita jangan ada keraguan. Jangan. Kan baru ni seorang abang mengatakan cek kubur, tak ada, tak percaya pun tak apa. Dia boleh tulis dalam surah khabar mengatakan saya kubur, tak ada.
Kita tetap hari ni ada terkait baca inna azabal qabr haq, azab kubur benar. Jadi ada orang kata tak ada setiap kubur itu, alam kubur pun ada. Bila seorang kabur tu, seorang buat iktiraf pula tu, lisan itu menyebabkan orang ramai pun dah meragui ada di sekitar kubur. Jika ada alam barzakh, kubur tu ada barzakh. Kalau katanya, macam mana kalau sekiranya orang mati dan mayit tak jumpa-jumpa, hanyut. Atau orang mati dan pun rimau, makan rimau, hancur dia. Atau mati bakar. Mana kubur dia? Sebenarnya kubur itu kebiasaan. Kalau mati dan pun rimau pun, jasadnya itu. Jasadnya pun rimau, rohnya ke mana? Adakah soalannya, bila mati makan pun rimau, malaikat masuk pun rimau, cari mana pula tu? Tak jumpa dia, dah hancur. Sebagai orang Hindu, dia percaya juga kena seksa tu. Sebelum Allah Ta'ala seksa, bakar dulu. Sebelum masuk neraka dunia dulu. Dah jadi abu dia tu, apa nak bakar lagi? Dia luput. Jasad itu kan boleh bertukar jadi manusia balik. Jasad tu, yang pentingnya roh itu. Roh. Habis. Walikulli wijhatun walikullin wijhatun wa waliha fastabqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat itu ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan bawa kamu sekalian berhimpun pada kiamat untuk ilmu balasan. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah terangkan, tiap-tiap umat masing-masing ada kiblat masing-masing. Itu hal dia lah. Yang penting dia kata berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Itu yang amat penting. Maknanya kita manusia ada terbagi pada tiga. Yang pertama, sabiqun bil khairat, orang yang berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Yang kedua dia panggil muqtasid, orang yang sederhana. Yang ketiga zalimul nafsih, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Macam kalau kita nak bincang di segi semayang, orang yang sabiqun bil khairat, sebelum azan dah sampai masjid dah. Muqtasid, orang dah azan baru sampai. Zalimul nafsih, yang ketiga, orang dah azan, orang dah assalamualaikum dah, orang dah balik surau dah, tak semayang lagi dia. Azan isyak, bertenang. Itu soalan. Kita tengok Doraemon lagi dia. Orang tu tengok Doraemon buruk benar lah rupanya. Jadi maknanya dari segi sembahyang subuhnya kita juga. Orang yang belum untuk kebajikan sebelum azan dah bangun. Itu belum. Yang masih sederhana, orang dah azan baru dia bangun. Tua. Yang zalimun nafsi, dah terbit matahari baru sembahyang subuh. Ini cerah masa depan dia. Yang qada kat masjid tu. Di sini ilmu tasawuf dia panggil tiga juga. Yang pertama panggil rabi', yang kedua salim, sejahtera. Yang kedua rabih, untung. Yang ketiga khasir, rugi. Rabih tu dia mengambil untung, berniaga. Kalau sembahyang sunat, dah laksanakan sembahyang sunat. Yang salim ni sunat tak langsung, wajib dia buat. Sembahyang wajib aja, sunat tak buat. Khasir, wajib pun tidak, sunat lagi tidak. Khasir maknanya orang yang rugi. Tapi kita sebenarnya bas tadi punya khairat, berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Apa-apa lah. Nak derma pun begitu, nak puasa pun begitu, nak semayang pun kita dulu, baca Quran kita dulu. Kalau hari Jumaat datang awal, penuhkan saf depan. Banyak orang datang awal, duduk belakang sekali. Kan rugi tu. Kan Nabi lau ya'lamun nas ma fin nida' wa safil awal, kalau manusia tahu apa yang dapat diperoleh daripada azan dan saf yang pertama, thumma lam yajidu, tak dapat illa ayastahimu, melainkan mencabut undi, lastamu, undi pun undilah, sanggup cabut undi untuk
mendapatkan saf yang pertama. Tapi orang kita dia baik, orang Melayu ni datang awal belakang. Bila orang sampai, sila suruh. Dia tak bayar. Dia tak berebutkan pahala. Bukan orang dulu kan saya pernah ceritakan. Orang dulu ni dia kena kod pahala, pahala. Orang miskin-miskin ni mengadu ke Nabi SAW, dia kata orang kaya ni banyaklah pahalanya. Pasal apa? Kami semayang, dia pun semayang, kan puasa, dia pun puasa. Bila orang kaya sedekah, kami tak boleh sedekah. Akhirnya pahala orang kaya lah. Dia risaukan pahala orang kaya dapat. Nabi tak apa, Nabi kata kau pergi wirid, tasbih, tahmid, tahlil, takbir semua, dapat pahala sedekah. Orang miskin-miskin pun suka lah. Kali ni pahala sama kali ni. Tapi dan diam, jangan cakap orang kaya tahu payah. Wirid, tak lama orang kaya pula tahu. Orang kaya wirid juga. Ya Rasulullah, orang kaya wirid juga ya Rasulullah. Begitu mana berebutkan pahala itu. Satu harinya turun Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai derajat kebajikan sehinggalah kamu rezeki menafkahkan apa yang kamu sayang. Tiba-tiba Zaid bin Harisah mula-mula dengar firman Tuhan Allah Ta'ala ni, terus ya Allah, yang aku sayang sekali, aku ni himar lah, kedai ni aku sayang sekali, aku ambil lah. Kedai tu zaman sekarang ni mendakap lah kita. Nabi tak nak, jangan kata. Tidak, ya Allah, aku nak bagi juga. Tidak, Nabi kata, jangan kau bagi aku. Ini yang paling sayang, aku nakkan derajat yang tinggi ini lagi. Nabi tidak. Engkau sedekahkan kepada anakmu. Ada Nabi psikologi tinggi. Pasal kalau Nabi dapat ambil benda tu, tiba-tiba Zaid nak berjalan, tak ada benda berjalan. Tengok Nabi pakai pula himar dia, takkan sayu maksud dia. Kalau bagi anaknya kan boleh tumpang juga. Begitu psikologi Nabi. Kau bagi anak, tapi Zaid nak bagi Nabi juga, Nabi tak nak. Begitu dia. Maknanya Zaid mendengar firman Allah Ta'ala itu dia terus pakai. Kalau sahabat lain pula, ya Rasulullah, dia kata, yang paling sayang kebun aku lah. Kebun kat masjid tu, masjid Madinah tu ada kebun kurma. Ada anak air pula dalam tu, ada air mata air dalam. Cukup sayang dia. Ya Rasulullah, kau ambil Rasulullah. Tidak, kau bagi saudara kau. Sedekah yang bagi Nabi dia kata, kalau saudara punya, bila nak makan kurma, boleh kata tumpang kurma kawan tu. Begitu. Yang penting ialah dia berebut-rebut nakkan ganjaran pahala. Tibalah satu kisah pula lain. Seorang tuan guru di Indonesia pula. Tuan guru ceramah di masjid, bawa isteri dia. Naklah dermakan apa yang kita bagi. Sayang sekali kata isteri pada tuan guru ni. Habis dah. Tak lama tuan guru ceramah lain pula. Isteri tak ikut. Datang orang minta sedekah, diberi ni baju suami yang paling sayang sekali. Kod dia tu, kod dia. Suami ceramah dulu, naklah ceramah yang paling dia sayang. Dia balik, dia tengok di kod tak ada. Kod saya mana? Saya sedekahkan. Kan yang paling saya sayang sekali. Iyalah kan abang ceramah dulu, sedekah yang paling sayang sekali. Itu hadis untuk orang lain, dia kata. Untuk kita hadis lain. Ambil balik. Itu fastabiqul khairat, maknanya berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Kita dulu. Pasal nanti di akhirat dikumpulkan kesemuanya. Aina takut, di mana kamu saja, nanti pada mahsyar dikumpulkan kesemua. Dikumpulkan kesemua. Kan baru-baru ni kita dengar dalam surah khabar kan. Surah khabar mengatakan tak berapa lama lagi ni matahari akan terbit dari barat. Macam ahli astronomi barat mengatakan tak berapa lama lagi ni matahari akan terbit dari barat. Dari barat habislah kiamat lah. Macam boleh ke tak tunggu. Bila matahari terbit dari barat ke timur, sepadan tu. Ahli astronomi barat dah dapat mengkaji dah tu. Nabi dah sebut lama lah. Apabila matahari terbit dari barat, tanda-tanda kiamat besar. Sekarang kecil dah banyak lah kan, kecil dah banyak, besar belum. Rupanya baru-baru ni keluar seorang balik, dia kata 1 juta tahun yang akan datang. Lambat lagi kiamat, lambat lagi. 1 juta tahun akan datang. 1 juta tahun makna lambat lagi dah. Macam ada harapan agak-agak. Tapi satu hari seorang sahabat, Nabi kata, apa yang telah kau siapkan untuk menerima kiamat ni? Maknanya kita ni sebelum hari kiamat standby.
Bukan kiamat besar tu, kiamat nak mati tu. Kiamat nak mati tu. Maknanya mati entah bila-bila. Tak, besok, tak lusa. Tak tahu sebab, kita tak tahu sebab di mana dan waktu tak tahu mana. Kalau dulu kita dibunuh di Jepun kan, dengan bomnya, dengan senapang macam-macam. Sekarang Jepun bunuh kita dengan Honda Cup saja. Nah, macam-macam. Beratus-ratus orang mati sehari kerana Honda Cup. Jepun bunuh kita. Macam Jepun juga bunuh jiwa kita dengan Doraemon itu. Sedangkan di Jepun tak ada pun ditayangkan Doraemon. Di Malaysia pula dirosakkannya jiwa kita dengan kartun yang tak ada apa edah. Apa nilainya cerita kartun? Apa nilainya? Untungnya apa? Faedahnya apa? Manfaat untuk apa? Tak ada apa. Hanya untuk nak melekakan masa je. Kan lebih baik kita baca Quran kan bagus pun tengok Doraemon. Tak ada payah tengok kartun. Dah mati dua balik. Dah terpengih lah. Bangun balik dia. Itu orang nak tengok kan. Nampak bohong lah tu. Tapi sedap pula menengok tu. Tipu dia kartun. Ini dia. Jadi maknanya kita kena ingat bahawa amalan kita ini entah cukup entah tidak. Entah cukup entah tidak. Entah banyak entah sedikit. Itu sebab kita kena muhasabah. Menengok dia, jangan menengok orang. Selalu orang tengok orang, dia tu tak semayang dia tu. I tengok orang tu. Nak tak aku ni banyak mana yang aku dah siapkan untuk balik ke akhirat. Tak mencermin diri sendiri tu yang silap. Macam satu hari orang asli ni di Taman Negara, orang asli ambil gambar. Orang kita ambil gambar, siap gambar. Maka orang asli Tok Batin ni tengok gambar. Oh, ini gambar siapa ni? Gambar awak. Ni awak, ini awak. Yang ini tak tahu siapa ni dia kata. Rupanya gambar dia. Dia tak pernah cermin muka dia. Dia tak tahu muka dia macam rupa. Ini dia tak pernah cermin muka. Dia tak perasan gambar tu gambar dia. Ini Tok Batin gambar siapa ni? Ini saya tak kenal siapa dia kata. Ini gambar Tok Batin ni. Oh, gambar saya. Ini dia. Dia tidak muhasabah. Itu kita kena muhasabah. Kita ada muhasabah, ada musyaratah, ada muraqabah, ada mu'atabah, ada macam-macam ada. Maknanya kita merenung diri kita banyak mana persiapan yang telah kita siapkan. Sebabnya kalau kita hari-hari sibuk merenungkan wang yang banyak itu, yang difikirkan ialah banyak mana wang yang telah tersimpan. Tapi pernah terfikir kita banyak mana amalan yang telah kita buat untuk nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana wang yang banyak itu, cuba tanya orang yang wang banyak tu, berapa keping macam mana dia makan pagi-pagi? Paling banyak pun 2 keping. Silap-silap sekeping pun tak habis, pasal doktor tak bagi dia makan. Orang duit tak ada pula makan 5 keping. Orang duit banyak pula makan setengah keping, pasal takut cepat mati. Macam apa guna wang tu? Dicari wang siang malam, lagi mau banyak, lagi banyak. Hasan Basri kata apa? Apabila iza man arada dunya wa ikhtaraha al-akhirah, aqaballahu bi uqubat. Barang siapa yang sibuk dengan dunia ni, utamakan dunia daripada akhirat, Allah seksa dia 6 seksaan. Yang pertama, angan-angan yang tak habis-habis. Mau tak selesai. Yang kedua, loba sepanjang-panjangnya. Loba je. Haris mana mak lagi, tak mau lagi. Yang ketiga, dia rampas daripadanya kenikmatan beribadat. Beramal dah tak sedap dah. Pasal yang difikirkannya wang. Dalam semayang pun wang. Tak sempat mikir taklah. Dalam semayang tu Allahu Akbar. Hari ni berapa kesumat. Banyak mana hari ni. Sampai Assalamualaikum dah habis semayang pun. Tak perasan semayang dah habis. Memikirkan wang yang banyak. Sedangkan wang yang banyak tu yang dimakannya tak banyak mana. Angan-angan mau lagi. Akhirnya masuk dalam tanah, apa pun tak bawa. Satu sen pun tak bawa. Yang untuk orang yang hidup itu. Duit banyak, waktu hidup dah, sayang duit, sedekah tidak, apa tidak.
Mati dia. Akhirnya orang buat kenduri. Yang untung orang masjid itu makan free. Orang mesti tunggu je. Alhamdulillah ada orang mati bulan ni. Bulan depan tak ada orang mati bulan ni. Tu. Tak ada apa untungnya. Jadi jangan kenduri. Dulu tak payah. Duit tu sedekah awal-awal. Mana masjid ni nak pakai air condition. Ramai orang beli. Ramai orang beli bagi. Selagi air condition tu berjalan, lagi tu pahala dia dapat. Kenduri apa dapat apa, tak dapat apa. Belum tahu dapat pahala lagi kenduri tu. Mazhab Syafi'i tidak dapat sampai pahala. Mazhab Syafi'i yang sampai pada mazhab lain, itu pun kalau orang yang baca Fatihah tu niatkan pahala kepada si mati. Kalau dia tak niat, tengoknya lauk tu tak diingat dia. Seorang pula tu jantung rumah bersilap. Jangan angkat lauk dulu. Tahlil lah dulu. Ni tak idang tak idang. Tutup dengan sok khabar kan? Mam tahlil dulu. Imam pula tahlil panjang benar lah. Berdepa-depa sok khabar terangkat lauk. Bila nak tahlil, tengok lauk dah galah dah. Maknanya sebelum mati dah standby. Sebelum mati tu kita sedekah. Jangan dah mati baru nak sedekah. Silap dah mati barulah nak bagi orang sembahyang jenazah bagi duit. Dah apa? Main jenazah bagi duit, belum tahu lagi dapat. Entah duit tu entah duit semati. Mana boleh bagi dia orang? Duit si mati anak kecil ada lagi. Dalam peti besi dia ada pula duit lagi RM1,000. Dia bagi duit kepada orang sembahyang, mana boleh? Itu waris punya. Anak kecil masih ada. Anak 4-5 tahun ada. Tak boleh pakai duit tu. Dia lah orang sembahyang, dia kira apa, dia bagi dia ambil lah kan. Kadang orang sembahyang mula ikhlas sembahyang, ikhlas mula-mula. Ni mati yang kaya duit banyak ni mesti bagi RM40 ni. Tinggi. Masuk orang tu bagi duit. Orang RM1. Ada RM1. Kan? Mana sembahyang nak pahala? Tu nasib baik. Satu hari tu orang meninggal di Kedah ni, orang meninggal ni. Tuan-tuan kenal orang ni contoh. Kalau saya sebut nama tuan kenal. Dia ni orang marah dia. Orang tak sembahyang. Sembahyang lah tak ramai lah. Tiba-tiba diberi RM50 seorang. Ramai menyesal. Menyesal aku tak sembahyang. Malam tu dia kena 3 malam. Malam pertama orang tak pergi. Bagi RM30. Malam kedua penuh orang nak dapat RM30. Mana ikhlas tu? Doa lah. Orang mati kubur belum tahu ni. Yang tentu dapat, orang hidup tentu dapat. Kalau bagi RM50 lah, maaf RM50. Sedap, alhamdulillah, baik RM50. Tiba-tiba dengan doa tu terbang ke RM50 macam tiup angin. Habis. Ini masalah. Kita lah yang siap-siapkan amalan nak pesan. Siap-siap, jangan tak siap. Pasal mati di antara pejam dan celik. Ingat tu. Waktu kita pejam, bimbang tak sempat nak celik, mati mencelah. Waktu celik, bimbang tak sempat nak pejam, mati duduk tengah. Tu. Maka mati itu berada di antara pejam dan celik. Itu tu. Itu ingat tu. Yakin ke kita? Itu sebab kita nak tidur malam sekarang. Apa doa kita? Allahumma inni Allahumma. Apa doa dia? Wada'tu jambi wa arqahu ilaik. In amsakta nafsi farhamha, in arsalta fahfazha bima tahfaz bi ibadikas salihin. Ya Allah, dia tu, aku letakkan lambung aku ni, aku serahkan kepadamu. Kalau sekiranya kau nak ambil nyawa kepada malam ini, itu takut dengar tu. In amsakta nafsi farhamha, kalau kau nak ambil nyawa ke malam ni, ya Allah, rahmatilah dia. Tak takut dengar itu. Wa in arsalta, kalau kau nak sambung semula, fahfazha, kepeliharalah dia, bima tahfaz bi ibadikas salihin, sebagaimana kepeliharaan hamba-hamba engkau yang saleh. Letak badan tu bimbang, letak ni bimbang tak bangun-bangun besok. Standby istighfar, baca al-mulk, baca as-sajdah, dah siap dah. Maknanya aku ni tidur ni belum tahu. Itu sunat ilmu tasawuf. Sunat tulis wasiat, bawa bantal. Itu form. Tapi kalau orang tak faham, tulis wasiat, orang terbiat apa? Itu masalah. Tulis wasiat awal-awal. Pasal malam bimbang besok-besok tak bangun-bangun. Itu sebab dipesankan Isyak ni mayang lepas. Setengah orang suka tidur dulu. Kita bimbang tidur.
Sudah ma rabbuka, dah mati dah rupanya. Tu tahu-tahu dalam kubur lah, jangan main-main. Si baik pula kita tak tahu nak mati, kalau tahu mati lagi payah. Maknanya jangan kita tangguh-tangguhkan sembahyang isyak. Boleh tangguh, tapi bimbang-bimbang sedar-sedar dalam kubur soalan ma rabbuka, dah mati. Itu sebab kita kubur besok. Orang balik dah, orang dah balik semua bersurai. Orang mereka kata 7 langkah, tak 7 langkah orang balik aja malaikat datang. Tapi orang tak balik pun datang juga, jangan salah faham. Itu setengah orang pula ditunggu di kubur tu 7 hari tak boleh balik dia. Ingat artinya malaikat datang, ada orang balik kita. Jangan salah faham. Maknanya bila orang balik, istilah begitu dah, balik bersurai, malaikat pun datang. Tapi sebelum itu Allah hantarkan dia punya nyawa dia, roh balik. Dia ada di antara hidup dan mati. Hidupnya untuk menjawab soalan. Kalau hidup betul, baliklah dia. Diselip mata, nampak kain putih. Dah mati aku. Dah mati aku. Meleleh mata dia. Mengenangkan tinggalnya dunia itu. Sebab waktu kita nak mati, setelah kita mati, dengar suara malaikat dari langit, wahai anak Adam, engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan engkau? Wahai anak Adam, sekarang engkau akan berjalan tempat yang sangat jauh. Apakah persiapan yang telah kau siapkan? Wahai anak Adam, engkau dalam dunia dulu bukan main hebat, sombong. Sekarang mana tenagamu? Di mana keluargamu? Di mana hartamu? Di mana pangkatmu? Bangun, dia kata, itu yang tak ada dengar tu. Disuruhnya kita bangun. Mana boleh bangun, dah mati dah. Ini yang takutkan. Maknanya waktu kita terbaring atas katil, waktu kita mandi, waktu kena semayang, waktu kena kapan, semua suara dari langit menempelak macam-macam yang amat menakutkan. Jadi kalau sekiranya kita dah beramal dah istighfar dah, taubat dah, jangan buat maksiat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mati pun suka, mati pun dengan doa. Itu sebab saya selalu sebut, waktu telah hidup dulu kita menangis, orang kamat azankan, orang kamatkan, tunggu nak semayangkan lagi belum, azan dah sudah, kamat pun dah sudah, diazankan orang, dikamatkan orang kita waktu kecil, tunggu nak disemayangkan orang yang belum. Di antara kamat dan semayang berapa lama agak-agak? Sekejap. Dah kamat dah, tunggu nak semayang je. Mana orang dah kamatkan kita, dah semayang, dah azankan kita, kamat je belum, semayang je belum, tak tunggu. Waktu kita lahir kita menangis, keluarga semuanya gembira menunggu ketibaan orang baru. Nanti kita mati, orang yang tinggal tak menangis, jangan kita pergi juga menangis. Kita pergi dengan hati yang terbuka gembira. Maka masa dah tak ada dah. Masa dah tak ada untuk kita nak leka-leka, tak ada. Masa untuk nak beramal, inilah masa. Jangan tunggu besok, jangan tunggu pencen, jangan tunggu kita dah tua, dah masa semalam dah tak ada, besok belum tahu. Hari inilah hari yang kita beri. Lepas tapi khairat, cepat-cepat buat kebajikan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas sesuatu maha berkuasa. Maha berkuasa mengumpulkan kesemua kita di padang mahsyar besok. Itu sebabnya kita di akhirat besok kita bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah berkuasa mengumpulkan ibu jari. Ibu jari ini akan kumpul balik. Ibu jari bilion-bilion orang dalam dunia ni, ibu jari tak sama. Cek dalam komputer, tak sama. Pada mahsyar besok jumpa balik. Inilah kita punya jari. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Besok di padang mahsyar bawalah kad penalan, jumpa ini sama, tak ada beza. Begitulah kuasaan Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah sambung bulan akan datang. Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika